Tanah Melayu merupakan bumi bertuah yang mempunyai sumber galian serta tanah yang subur berpotensi untuk dimajukan. Sedar dengan kelebihan tersebut, pihak kolonial British telah memperkenalkan sistem ekonomi yang berorientasikan ekspor. Sebelum kedatangan British, penduduk Tanah Melayu mengamalkan pertanian tradisional iaitu untuk keperluan keluarga sahaja dan lebihan barangan hasil akan ditukar dengan barangan melalui sistem barter. Setelah menguasai Tanah Melayu, British memperkenalkan pertanian dagangan yang lebih terarah kepada aktiviti ekspor. Antara tanaman dagangan yang diusahakan adalah seperti lada hitam, gambir, buah pala, cengkeh, ubi kayu, tebu dan nanas. Namun begitu, menjelang kurun ke-20, beberapa jenis tanaman dagangan tradisional tidak mendapat tumpuan kerana harganya tidak stabil di pasaran dunia. Bagi mengukuhkan ekonomi, British telah memperkenalkan tanaman dagangan baharu iaitu kopi, kelapa sawit, tembakau dan teh. Lada hitam mula ditanam di Pulau Pinang sejak tahun 1790-an lagi. Permintaan terhadap lada hitam adalah sangat tinggi di pasaran Eropah. Menjelang tahun 1880, Kelang menjadi pusat pertanian secara komersial bagi penanaman lada hitam dan ia berkembang sehingga ke Johor, dan Johor telah dikatakan mempunyai 1,200 ladang lada hitam. Selain itu, pada tahun 1870-an juga, tanaman tebu telah diperluaskan ke negeri Perak sehingga gula menjadi ekspor yang terpenting bagi negeri tersebut. Di samping itu, ubi kayu mula ditanam secara komersial oleh orang-orang Cina di Melaka sehingga tahun 1850-an dan ia tidak lagi penting dan telah digantikan dengan penanaman getah. Pada akhir tahun 1870-an, kopi telah muncul sebagai tanaman utama di Tanah Melayu. Pada akhir abad ke-19, harga kopi telah merosot akibat daripada penawaran yang rendah dari Brazil yang berlebihan di pasaran dunia. Permulaan ekonomi komersial menerusi pertanian dagangan sekitar tahun 1850 sehingga 1880 telah menyebabkan peningkatan tenaga buruh. Antara buruh yang telah dibawa masuk adalah daripada China dan India. Kekurangan tenaga buruh pada ketika itu telah menyebabkan British membawa masuk buruh dari luar bagi mengusahakan tanaman getah. Dianggarkan seramai 95,000 orang buruh berjaya masuk ke Tanah Melayu dan seramai 43,828 orang diletakkan di ladang-ladang getah. Selain itu, buruh dari China juga diletakkan di sektor-sektor peladangan seperti lada hitam dan gambir, iaitu seramai 5,348 orang terlibat dalam sektor ini dan ia meningkat kepada 12,402 menjelang tahun 1909. Perkembangan pertanian dagangan juga telah membuka laluan kepada perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Hal ini dikatakan demikian kerana petani-petani pada ketika itu sudah mula meneroka kawasan-kawasan pedalaman untuk dijadikan kawasan aktiviti pertanian baharu. Mereka memasuki kawasan pedalaman dengan menggunakan kereta lembu dan jalan denai yang menghubungkan mereka dengan tebing sungai. Sebagai kesimpulan, kedatangan British ke Tanah Melayu telah memberikan pelbagai perubahan terutama dari aspek kegiatan ekonomi. Selain itu, telah berlaku perkembangan yang pesat dalam kegiatan pertanian dagangan dari tahun 1850 hingga tahun 1880.